Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pelajar sekalian. Cikgu harap para pelajar sentiasa dalam keadaan sihat, bersemangat untuk mengikuti perbincangan bersama cikgu. Baik, sebelum cikgu teruskan perbincangan cikgu, ingin cikgu perkenalkan nama cikgu. Nama cikgu Cikgu Siti Azira binti Idris. Cikgu mengajar di Kolej Tingkatan 6 Kulim. Alhamdulillah dan syukur kerana cikgu telah diberikan peluang untuk bersama-sama pelajar di dalam program Kedah Education at Home. Okay, untuk pengetahuan para pelajar sekalian, dalam fokus cikgu dalam perbincangan ini ialah pada bahagian C, iaitu karangan semester 1. Penulisan esei sangat penting dan menyumbang markah yang banyak dalam peperiksaan semester 1. Oleh itu, cikgu harap para pelajar dapat memberikan tumpu dan fokus kepada apa yang akan cikgu sampaikan nanti. Baiklah para pelajar, dalam tajuk ini, para pelajar perlulah mencapai objektif pembelajaran berikut. Pertama, pelajar dapat menganalisis soalan dengan tepat. Pelajar dapat menyatakan idea utama yang tepat dan berfokus berdasarkan kehendak soalan. Dan yang ketiga, pelajar dapat menghasilkan karangan yang dramatis dan koheren selepas pengajaran dan pembelajaran ini. Seterusnya para pelajar, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut lagi, dalam pengajaran ini cikgu akan membincang dua tema isu ataupun dalam sukatan pelajaran semester 1, iaitu tema ekonomi dan juga tema sains dan teknologi. Berdasarkan kedua-dua tema ini, skop perbincangan cikgu ialah mengenai isu tema dan juga contoh-contoh soalan, fokus soalan, kombinasi jawapan dan idea utama. Baiklah para pelajar, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, cikgu ingin membuka minda para pelajar mengenai apa yang para pelajar perlu tahu mengenai isu yang ada dalam soalan ekonomi. Cikgu akan mengelaskan isu ekonomi kepada dua, iaitu sektor dan juga situasi. Seterusnya para pelajar, pada bahagian ini pula cikgu akan menjelaskan mengenai fokus soalan. Fokus soalan penting agar pelajar dapat menjawab soalan karangan dengan tepat dan tidak menyeleweng. Di sini, cikgu telah menyenaraikan beberapa contoh fokus soalan yang jelas. Antaranya ialah kepentingan, cabaran, punca, langkah, kesan, implikasi, pendekatan, risiko dan juga faktor. Okay, seterusnya, kita lihat fokus soalan yang tidak jelas, iaitu seperti semakin membimbangkan, semakin meningkat, yang paling digemari dan semakin banyak diaplikasikan. Okey, untuk mengukuhkan lagi konsep ini para pelajar, cikgu akan kemukakan satu contoh soalan berkaitan dengan sektor, iaitu industri halal. Baik, kita lihat fokus soalan dalam sektor industri halal ini mengenai kepentingan hak halal di Malaysia. Jadi kita lihat apakah kepentingannya. Yang pertama, menjana pendapatan negara. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Yang ketiga, menjamin kesihatan pengguna. Keempat, menggalakkan kewujudan industri hiliran dan meningkatkan R&D. Seterusnya, selain daripada kepentingan, dalam fokus soalan ini juga ada dua masalah yang akan cikgu bincangkan, iaitu masalah memajukan hak halal. Yang pertama, kekurangan modal, pasaran yang kecil, mutu kualiti produk halal yang lebih rendah, kurang R&D dan juga kurang tenaga mahir. Baiklah para pelajar, untuk maklumat semua, dalam ekonomi kita ada sektor-sektor yang akan menjadi pelengkap kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi sektor-sektor ini menyumbang kepada ekonomi kepada negara kita. Oleh itu, cikgu telah menyenaraikan beberapa sektor ekonomi untuk maklumat para pelajar. Cuba para pelajar lihat kepada sektor yang telah cikgu senaraikan di sini. Antaranya ialah sektor pelancongan, sektor pertanian, sektor IKS, sektor perniagaan atas talian, industri halal, sektor perindustrian, sektor perkhidmatan dan juga sektor sukan. Okay, selain menyenaraikan sektor-sektor, cikgu juga telah menyenaraikan beberapa fokus untuk yang berkaitan dengan isu ekonomi, iaitu kepentingan, cabaran, punca dan juga langkah. Okay.
Selain daripada membincangkan fokus soalan, cikgu telah memilih satu sektor, satu fokus soalan mengenai kepentingan untuk menentukan idea utama, iaitu meningkatkan pendapatan dan meningkatkan peluang pekerjaan. Jadi, cikgu harap para pelajar perlulah memberi fokus yang jelas kepada soalan yang dikemukakan. Jadi, apa yang cikgu terangkan hanyalah sebagai panduan dan asas sahaja. Baiklah para pelajar, seterusnya mari kita teruskan perbincangan kita dengan mengenal pasti contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi. Okey, jadi kita lihat sektor yang pertama iaitu sektor pelancongan. Jadi kita bacakan soalannya sedikit. Pelancongan kesihatan merupakan suatu produk pelancongan yang mendatangkan manfaat kepada pembangunan negara. Oleh yang demikian, usaha memajukannya perlulah ditingkatkan, bincangkan. Berdasarkan soalan ini, kombinasi jawapannya ialah 2+3. Iaitu, isu soalannya melibatkan pelancongan kesihatan, manakala fokusnya ialah manfaat dan usahanya ialah memajukan perlu ditingkatkan. Jadi kita lihat kepada rangka jawapannya. Yang pertama, manfaat. Meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan prasarana kesihatan, meningkatkan imej negara, serta fokus yang kedua, usaha-usaha, menyediakan kumpulan tenaga pakar dalam bidang perubatan, menggiatkan promosi dan kempen, meningkatkan penyelidikan dan pembangunan, serta menyediakan prasarana kesihatan yang lebih berkualiti. Baiklah para pelajar, seterusnya mari kita analisis soalan ini pula. Yang pertama, mengenai program Inap Desa. Ya, program Inap Desa merupakan aktiviti yang dilaksanakan dalam usaha melonjak sektor pelancongan negara. Selain usaha ini, terdapat juga usaha-usaha lain yang dilaksanakan bagi memperkasakan sektor tersebut. Bincangkan. Jadi, berdasarkan kepada perkara soalan ini, kita lihat apakah fokus soalannya. Jadi, dalam soalan ini, perkara lain yang para pelajar perlu perhatikan adalah idea wajib. Kerana program Inap Desa merupakan aktiviti dalam usaha melonjakkan sektor pelancongan. Oleh itu, usaha-usaha memperkasakannya adalah seperti berikut. Ya? Iaitu program Inap Desa, memantapkan perkhidmatan pelancongan, mempelbagaikan pakej pelancongan, menyediakan prasarana bertaraf antarabangsa, melatih tenaga pakar dalam aspek pelancongan, dan kerajaan menyediakan modal. Jadi, kombinasi jawapan ini adalah 1+4. Ya? Baiklah para pelajar, contoh isu seterusnya ialah berkaitan dengan perniagaan atas talian. Ya? Dalam soalan ini, cuba pelajar lihat kotak yang bertanda fokus tak jelas. Manakala ada anak panah menunjukkan kata kunci amat digemari dan trend ini masih rendah. Jadi kita lihat soalannya, perniagaan atas talian adalah satu trend perniagaan maya yang amat digemari oleh golongan muda dewasa ini. Namun demikian, sambutan dan penerimaan terhadap trend ini masih rendah di negara kita berbanding antara negara-negara maju yang lain. Bincangkan. Jadi kita lihat fokus tak jelas, amat digemari dan juga trend ini masih rendah di negara. Kenapa amat digemari? Yang pertama, modal permulaan yang rendah, memudahkan urusan, saiz pasaran yang lebih luas, pilihan barangan ataupun perkhidmatan yang pelbagai dan terkini. Manakala penerimaan yang masih rendah disebabkan oleh tiada motivasi dan malas, kurang kesedaran dalam kalangan usahawan tempatan. Jadi, kombinasi jawapannya ialah 2+3. Seterusnya, kita pergi pula dalam industri sukan ataupun sektor sukan. Jadi, isu soalannya berkaitan dengan sukan. Kita baca soalan berikut. Sukan merupakan aktiviti yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Jelaskan sumbangan sukan terhadap budaya dan ekonomi. Jadi, sumbangan kepada budaya dan ekonomi, kita lihat bahagian sumbangan ya hanya
kalau ikutkan fokus soalan ni hanya melibatkan satu fokus, tetapi dibahagikan kepada dua, iaitu sumbangan kepada sumbangan kepada budaya dan sumbangan kepada ekonomi. Jadi kita lihat kepada sumbangan kepada ekonomi, iaitu menjanakan pendapatan negara, menambah peluang pekerjaan dan merancangkan pertumbuhan ekonomi negara. Kombinasi jawapannya 2 tambah 3. Jadi secara kesimpulannya, cikgu nak sentuh sedikit tentang berkaitan dengan sumbangan yang berkaitan dengan sektor ekonomi, di mana sekiranya pelajar meneliti soalan-soalan yang berkaitan dengan kepentingan sektor ekonomi, pasti jawapan yang diperlukan adalah menjana pendapatan negara dan menambah peluang pekerjaan. Baiklah para pelajar sekalian, selain daripada sektor sukan, sektor yang tidak kurang pentingnya ialah sektor pertanian. Jadi kita lihat soalan berkaitan dengan sektor pertanian. Kebergantungan negara terhadap import barangan makanan menjadi sektor pertanian negara semakin penting. Oleh itu, kerajaan perlu mengambil pendekatan yang sewajarnya. Bincangkan. Di sini cikgu nak tekankan ada 2 fokus soalan, iaitu semakin penting dan juga pendekatan. Jadi kita lihat kehendak jawapannya iaitu kepentingan sektor pertanian, iaitu menyediakan sumber makanan, meningkatkan pendapatan negara, menyediakan peluang pekerjaan, mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Dan pendekatannya pula adalah kerajaan menyediakan insentif, menyediakan khidmat nasihat, memajukan teknologi moden, memajukan pendidikan dan pembangunan serta memperkasakan dasar-dasar pertanian, iaitu kombinasi jawapannya 2 tambah 3. Sebelum kita pergi kepada peringkat yang seterusnya, kita lihat sedikit tentang pendekatan dalam sektor pertanian. Jadi kita lihat, sekiranya fokus soalan yang berkaitan dengan pendekatan, idea yang tidak asing lagi pada kita adalah sama ada memajukan teknologi moden dan juga memajukan pendidikan dan pembangunan serta memperkasakan dasar-dasar pertanian. Jadi kita dapat melihat sedikit berkaitan dengan sektor berkaitan dengan ekonomi. Jadi cikgu harap di sini para pelajar dapat membezakan antara bagaimana untuk memberikan idea-idea utama sekiranya kita membincangkan sektor-sektor yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan kepentingan, pendekatan, masalah, cabaran dan sebagainya. Jadi seterusnya kita lihat pula kepada berkaitan dengan isu situasi ekonomi. Jadi kita bincangkan sedikit berkenaan dengan isu-isu ekonomi berkaitan dengan situasi. Untuk memudahkan para pelajar memahami konsep situasi ini, cikgu telah menyediakan satu contoh, iaitu isu berkenaan dengan kemelesetan ekonomi. Kita bincangkan sedikit apa yang dimaksudkan sebagai kemelesetan ekonomi, iaitu penurunan aktiviti ekonomi yang disebabkan oleh faktor inflasi, keuangan dan juga kadar faedah. Seterusnya, banyak aktiviti perkilangan, pembuatan, penjualan produk dan perkhidmatan asas pengguna merosot dalam permintaan sehingga mengakibatkan penutupan operasi perniagaan. Jadi, antara situasi yang cikgu telah kemukakan lagi selain daripada isu kemelesetan ekonomi, di sini cikgu senaraikan beberapa lagi, iaitu keadaan ekonomi negara, situasi inflasi, kenaikan harga barang, kemelesetan ekonomi, kemasukan pelabur asing, pengangguran, fenomena miskin bandar, peningkatan kosara hidup, penghijrahan golongan modal insan. Okay, jadi sebelum kita pergi kepada perbincangan kita dengan lebih lanjut, kita lihat sejenak ataupun kita cuba meneliti soalan STPM yang lepas berkaitan dengan tema ataupun situasi ekonomi semasa. Contoh soalan STPM lepas iaitu pendapatan gaji minimum dalam sesuatu bidang pekerjaan perlu dilakukan untuk menghasilkan golongan pekerja di negara ini memperoleh pendapatan yang berpadanan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Bincangkan kebaikan pelaksanaan penetapan gaji minimum STPM 2013. Baiklah para pelajar, di sini kita dapat menentukan fokus soalannya adalah kebaikan. Ya, jadi
soalan fokus ini sangat jelas. Dan yang kedua, penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi ataupun brain drain ke negara lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan menjejaskan ekonomi negara. Bincangkan STPM 2015. Jadi kita dah dapat membezakan kedua-dua soalan ini yang berkaitan dengan situasi. Baiklah para pelajar, dalam contoh soalan selain daripada contoh soalan STPM yang lepas, mari kita lihat beberapa contoh lain dalam isu yang berkaitan dengan situasi. Situasi yang seterusnya yang akan cikgu bincangkan di sini ialah keadaan ekonomi negara. Soalannya, kerajaan sentiasa menggiatkan usaha untuk memajukan ekonomi negara. Jelaskan. Kombinasi jawapannya 5+0. Maka fokus soalannya usaha. Jadi, mari kita lihat apa usaha kerajaan dalam untuk memajukan ekonomi negara. Yang pertama, menarik pelabur, meningkatkan R&D, membangunkan infrastruktur yang moden dan kondusif, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar ekonomi, serta memajukan IKS. Jadi di sini, usaha kerajaan juga kita dapat menentukan idea yang biasanya pelajar mungkin boleh dapat dalam 1-2 idea di sini. Sama ada menarik pelabur ataupun meningkatkan R&D. Ya? Seterusnya para pelajar, kita lihat pula isu pengangguran. Ya, isu pengangguran juga merupakan salah satu situasi yang berlaku dalam ekonomi negara. Kombinasi soalan ini ialah kombinasi jawapannya ialah 1+4, di mana soalan ini iaitu sikap terlalu memilih pekerjaan merupakan antara faktor berlaku pengangguran dalam kalangan siswa Zah di negara ini. Ulaskan. Baiklah para pelajar, di sini fokus soalannya ialah faktor. Dan pelajar juga perlu mengenal pasti satu lagi kata kunci yang penting, iaitu antara. Di mana antara ni dianggap sebagai kata kunci idea wajib. Dan terdapat di sini idea wajib iaitu sikap terlalu memilih pekerjaan. Jadi, memilih pekerjaan merupakan idea wajib kerana sikap memilih pekerjaan merupakan antara faktor berlaku pengangguran. Manakala, idea-idea yang lain seperti kemahiran insaniah yang masih rendah, khusus yang diambil tidak memenuhi keperluan pasaran kerja, sikap majikan dan juga kemahiran komunikasi yang masih rendah. Baiklah para pelajar sekalian, mari kita lihat isu yang seterusnya iaitu peningkatan kos sara hidup. Kita lihat pada soalan, kos sara hidup yang semakin tinggi memberi pelbagai kesan kepada rakyat. Oleh itu, rakyat perlu bertindak secara rasional bagi menanganinya. Jadi sini, fokus soalannya sangat jelas iaitu kesan dan juga rakyat perlu bertindak. Kombinasi jawapannya 2+3. Lihat kepada kesan kepada rakyat. Pertama, menghadapi tekanan. Yang kedua, melakukan pekerjaan sambilan. Yang ketiga, peningkatan kes jenayah berlaku, krisis keluarga. Manakala tindakan yang sewajarnya iaitu masyarakat mengamalkan perbelanjaan berhemah dan yang kedua masyarakat menghasilkan sendiri barangan keperluan. Baiklah para pelajar, kita lihat pula isu situasi ekonomi yang terakhir dalam slot ini iaitu inflasi. Inflasi merupakan satu keadaan yang negatif apabila melanda negara. Inflasi ditentukan berdasarkan kepada beberapa faktor. Seterusnya, kita lihat contoh soalan berkaitan isu inflasi. Inflasi banyak memberikan implikasi kepada negara. Oleh itu, masyarakat perlu mengambil langkah sewajarnya untuk membendung keadaan ini. Bincangkan isu soalan inflasi. Fokus soalannya jelas iaitu implikasi dan juga langkah. Mari kita lihat apakah implikasi bagi negara iaitu ekonomi negara terjejas, nilai mata wang negara terjejas, pelaburan negara merosot, daya saing ekspor negara terjejas dan kenaikan harga barang. Manakala tindakan masyarakat yang perlu diambil iaitu mengamalkan perbelanjaan yang berhemah, mengubah cara hidup sederhana, mengamalkan amalan menabung.
Kombinasi jawapannya ialah 2 tambah 3. Baiklah para pelajar, seterusnya para pelajar kita lihat isu ataupun kita lihat tema yang seterusnya, iaitu tema sains dan teknologi. Di sini cikgu telah mengklasifikasikan tema sains dan teknologi kepada beberapa bahagian, iaitu teknologi, tenaga, alam sekitar, penyakit, kesihatan, internet dan jenayah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi dalam bahagian ini, cuba kita lihat 2 contoh soalan yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Yang pertama, laman web rangkaian sosial seperti Facebook, Friendster, MySpace dan Twitter telah menyerap dengan pantas dalam masyarakat di seluruh dunia. Namun begitu, ada pihak yang mencadangkan laman web ini diharamkan penggunaannya. Bincangkan. Jadi kita lihat kepada isu soalannya adalah berkaitan dengan laman web rangkaian sosial. Manakala fokus soalannya dianggap tidak jelas, iaitu menyerap dengan pantas dan web ini haruslah diharamkan. Di sini kita menganggapkan bahawa fokus soalannya kurang jelas. Dan yang kedua, teknologi satelit membawa pelbagai manfaat ke Malaysia, namun kesan negatif di sebaliknya tidak boleh diketepikan. Bincangkan. Fokus jawapannya ialah pelbagai manfaat dan kesan negatif. Baiklah para pelajar, sekarang cikgu akan membincangkan pula isu jenayah. Jenayah juga boleh dikaitkan dalam isu sains dan teknologi. Dan cikgu telah mengklasifikasikan isu jenayah ini seperti berikut, iaitu jenayah cyber, kim cepat kaya, pornografi dan judi cyber. Berdasarkan kepada isu ini, cikgu telah mengenal pasti fokus soalan yang sesuai dengan isu jenayah. Yang pertama, cabaran, punca, langkah dan kesan. Untuk mengukuhkan kefahaman para pelajar, cikgu mengambil satu contoh fokus soalan iaitu langkah untuk menentukan idea yang sesuai. Jadi, untuk menentukan idea yang sesuai bagi langkah mengatasi jenayah ialah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Baiklah, kita tengok contoh soalan berkaitan dengan isu jenayah. Soalannya, pertambahan pengguna internet merupakan antara punca kejadian jenayah cyber semakin meningkat di negara kita. Bincangkan. Baik, para pelajar, ada kata kunci yang pelajar perlu beri kenal pasti, iaitu antara. Ini bermakna pertambahan pengguna internet merupakan idea wajib kerana pertambahan pengguna internet merupakan antara punca kejadian jenayah. Oleh itu, mari kita lihat punca jenayah semakin meningkat yang lain, iaitu antaranya kekurangan pakar forensik, penguatkuasaan undang-undang yang lemah, kekurangan pendidikan dan kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat dan juga sukar mengenal pasti penjenayah. Kita lihat satu lagi isu yang berkaitan dalam isu jenayah. Yang pertama, dalam perkembangan teknologi moden ini, aplikasi ilmu sains dan teknologi penting untuk membantu pihak berkuasa membentras jenayah. Jelaskan. Isu soalannya aplikasi ilmu sains dan teknologi. Fokus soalannya yang jelas itu penting ataupun kepentingan untuk membantu pihak berkuasa membentras jenayah. Kombinasi jawapan 5 tambah 0. Kepentingan aplikasi ilmu sains untuk membentras jenayah antaranya ialah mengenal pasti bahan bukti, mengawasi ataupun memantau lokasi kejadian, mengimbas bahan terlarang, mengesan lokasi bahan bukti, memproses dan menghantar bahan bukti, menilai dan mendiagnosis penjenayah. Seterusnya para pelajar, mari kita lihat pula isu berkaitan teknologi. Terdapat beberapa isu teknologi yang cikgu akan kongsikan dengan para pelajar di sini. Cuba kita lihat dalam paparan cikgu ya. Teknologi hijau, bioteknologi, satelit, drone, nuklear, ICT, teknologi hidroponik, gadget, budaya inovasi dan R&D merupakan salah satu komponen dalam isu teknologi. Seterusnya, cikgu juga menerap manakala fokus soalan pula ialah berkaitan dengan kepentingan,
cabaran dan langkah. Okey. Jadi cikgu telah menetapkan satu fokus soalan yang sangat sesuai dengan isu teknologi iaitu langkah, iaitu di mana langkah yang sesuai untuk membangunkan teknologi ialah menggiatkan R&D. Dan seterusnya para pelajar, kita lihat pula contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan teknologi. Cikgu telah menentukan isu budaya inovasi. Ya. Berdasarkan budaya inovasi, amat penting dalam usaha kerajaan memajukan negara. Oleh itu, beberapa pendekatan perlu dibuat untuk membina budaya inovasi bagi meningkatkan kemajuan Malaysia. Jelaskan. Di sini isu soalannya budaya inovasi. Fokus soalannya sangat jelas iaitu penting ataupun kita boleh buat rumusan di situ kepentingan budaya inovasi dan langkah-langkah ataupun pendekatan untuk membina budaya inovasi. Antara jawapannya meningkatkan kualiti hidup, menjana pendapatan, penciptaan teknologi baru, menyelesaikan masalah dengan pendekatan baru, membuka pasaran baru. Serta pendekatannya menyediakan persekitaran akademik yang sesuai, menyediakan insentif dan kemudahan keuangan dan membuat promosi budaya inovasi. Kita lihat contoh kedua berkaitan dengan isu sains dan isu teknologi, iaitu isu gadget. Okay, soalannya, perkembangan pelbagai gadget elektronik lebih banyak memberikan impak positif dalam kehidupan sosial masyarakat berbanding impak negatifnya. Bincangkan. Fokusnya di sini adalah berkaitan dengan impak. Tetapi, apa yang berkaitan dengan positif dan negatif? Iaitu, impak positif ialah alat komunikasi yang berkesan, mudah mendapat maklumat, memudahkan urusan dan menggalakkan perniagaan secara dalam talian. Manakala impak negatif bagi gadget ialah alat penyebaran fitnah, menjejaskan kesihatan, menyebabkan ketagihan, peningkatan gejala sosial dan peningkatan jenayah cyber. Maka di sini format jawapan ataupun kombinasi jawapannya 2 tambah 3. Baiklah para pelajar, terus mari kita melihat isu yang seterusnya iaitu berkaitan dengan isu alam sekitar. Terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan alam sekitar yang telah cikgu kongsikan di sini. Antaranya pencemaran, jerebu, sisa pepejal, isu pertanian, isu tanah terbiar, kelestarian alam sekitar. Manakala fokus soalan pula ialah berkaitan dengan punca, langkah dan implikasi. Seterusnya, cikgu juga menapasi satu fokus soalan iaitu impak. Jadi, impak yang sesuai sekiranya pencemaran berlaku ialah menjejaskan kesihatan dan menjejaskan kehidupan flora dan fauna. Jadi, kita lihat contoh soalan berkaitan dengan alam sekitar pula, iaitu isu pembuangan sampah. Pembuangan sampah ke tempat tertentu memberi impak kepada kehidupan. Tindakan perlu diambil bagi mengatasi masalah timbunan sampah syarat yang masih berlaku. Jelaskan. Isu soalannya ialah pembuangan sampah, manakala fokus soalannya ialah tindakan dan juga impak. Impak kepada kehidupan seperti ekosistem kehidupan terjejas, pencemaran alam sekitar, penularan wabak penyakit, menjejaskan imej masyarakat. Dan tindakan yang harus diambil, di sini tindakan adalah tidak ada tindakan yang spesifik, bermakna pelajar boleh memberikan tindakan sama ada melalui masyarakat ataupun kerajaan, iaitu mengamalkan kita semula, meningkatkan kesedaran masyarakat serta memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Baiklah para pelajar, kita lihat satu lagi soalan yang berkaitan dengan alam sekitar, iaitu kita semula. Kita semula merupakan satu kaedah mesra alam. Bincangkan kebaikan kepada kehidupan. Fokusnya sangat jelas, iaitu kebaikan. Manakala format jawapan 5 tambah 0. Jadi kita lihat apakah kebaikan kita semula kepada alam sekitar, iaitu mengurangkan pencemaran alam, memelihara habitat flora dan fauna, menjamin ekosistem yang lebih seimbang, melestari alam sekitar, mengurangkan sumber bahan baru dan tenaga.
Bagi isu seterusnya para pelajar, cikgu telah menentukan isu penyakit. Ya? Penyakit juga boleh dikategorikan sebagai isu yang ada dalam tema sains dan teknologi. Penyakit berjangkit antara isu penyakit iaitu penyakit kronik, penyakit bawaan vektor, penyakit mental dan obesiti. Manakala fokus soalan pula ialah punca, langkah dan juga kesan negatif. Jadi seterusnya cikgu juga mengenal pasti satu fokus soalan yang sangat sesuai untuk membincangkan idea bagi isu penyakit iaitu langkah. Antara idea yang paling tepat ataupun paling sesuai adalah mendapatkan rawatan segera. Okay, jadi kita lihat contoh soalan yang berkaitan dengan isu penyakit iaitu masalah mental yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita berpunca daripada pelbagai faktor. Oleh itu, langkah menanganinya perlulah dilakukan dengan segera. Bincangkan. Isu soalannya adalah masalah penyakit mental. Fokus soalannya ialah pelbagai faktor dan juga langkah. Jadi kita lihat faktor. Yang pertama, genetik, tekanan hidup, sejarah kehidupan, kurang kemahiran pengurusan, manakala langkah mengatasinya ialah rawatan klinikal dan ubatan, bersosial dan beriadah, mendapatkan khidmat kaunseling dan juga mendapatkan rawatan alternatif. Isu seterusnya kita tengok pula berkaitan dengan isu pemakanan dan juga kesihatan. Okay. Isu berkaitan dengan pemakanan, cikgu telah menyenaraikan beberapa isu berkaitan dengan pemakanan iaitu pemakanan seimbang, keracunan makanan, gizi dan zat makanan kanak-kanak, makanan tambahan, diet, senaman, produk kesihatan dan perasa tiruan. Manakala fokus soalan pula ialah kepentingan, punca, langkah dan kesan. Baik, seterusnya cikgu telah mengambil satu fokus yang sesuai untuk membincangkan idea yang sesuai dengan fokus isu pemakanan iaitu kesan. Jadi idea yang paling sesuai adalah menjejaskan kesihatan. Dan kita lihat satu lagi soalan berkaitan dengan isu pemakanan iaitu kurang melakukan aktiviti senaman adalah antara faktor penyumbang kepada rasa tidak bertenaga bagi mereka yang bekerja. Bincangkan. Jadi di sini perhatikan kata kunci idea wajib iaitu antara, manakala fokus soalannya adalah faktor dan idea wajibnya adalah kurang melakukan aktiviti senaman. Dan faktor-faktor lain ialah pemakanan, tidur, stres, pengambilan ubat, persekitaran dan kesihatan. Jadi format jawapannya 1+4. Baiklah para pelajar sekalian, isu yang terakhir ialah isu internet. Isu ini bagi cikgu adalah satu isu yang global dan merupakan isu yang tidak asing lagi dengan para pelajar. Jadi untuk mendapatkan penjelasan isu ini, cikgu telah menyenaraikan beberapa isu yang berkaitan dengan internet. Antaranya globalisasi, ICT, e-dagang, e-kerajaan dan media sosial. Jadi antara fokusnya ialah kepentingan, langkah, kesan dan cabaran. Jadi fokus soalan yang cikgu ambil di sini ialah kepentingan iaitu antaranya memudahkan urusan. Jadi kita lihat satu contoh soalan berkaitan dengan isu internet iaitu globalisasi. Globalisasi merupakan cabaran yang dihadapi akibat kemajuan teknologi telah mendatangkan pelbagai kesan kepada masyarakat dan negara. Jelaskan. Isu soalannya ialah globalisasi, fokus soalannya jelas iaitu kesan. Dan kombinasi jawapannya ialah 2+3 kerana daripada kesan kita boleh pergi kepada kesan positif dan juga kesan negatif. Kerana globalisasi adalah satu isu yang luas. Ya? Jadi kesan positifnya ialah meningkatkan perkembangan ekonomi, perkembangan sistem pendidikan, meningkatkan peluang pekerjaan, meningkatkan teknologi tempatan. Dan kesan negatif, kemasukan budaya negatif, berlaku aliran tenaga mahir, campur tangan kuasa asing, menjejaskan keselamatan negara dan persaingan dengan penduduk tempatan. Jadi, cikgu berharap di sini, pelajar-pelajar dapat menguasai semua topik-topik yang telah dibincangkan, terutama berkaitan dengan tema,
ekonomi dan juga tema sains dan teknologi. Cikgu doakan para pelajar dapat sama-sama berbincang dengan guru-guru di sekolah untuk mendapatkan penjelasan dan juga kemahiran untuk menjawab soalan-soalan karangan dengan tepatnya. Jadi di sini bakal berakhirlah perbincangan kita dan cikgu harap selamat berjaya kepada para pelajar yang akan mengambil peperiksaan STPM. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.